Bayangkan, dalamnya laut yang gelap, sunyi dan menekan. Di dasar itu, wujud makhluk pelik, bunyi misteri yang tidak dapat dijelaskan, dan kawasan yang belum pernah dijejaki manusia. Tapi anehnya, walaupun laut masih penuh misteri, kenapa NASA, agensi yang terkenal dengan kecanggihan teknologinya, memilih untuk melihat ke langit, ke angkasa lepas, daripada terus menyelam ke dasar lautan? Adakah mereka menemui sesuatu yang terlalu menggerunkan? Atau sebenarnya, kita semua tersalah faham? Ramai orang percaya bahawa NASA pernah menerokai lautan sebelum menukar fokus kepada angkasa. Teori konspirasi menyatakan bahawa NASA berhenti menjelajah lautan kerana mereka menemui sesuatu yang tidak sepatutnya dijumpai. Tapi, betulkah begitu? Atau ini semua cuma kisah yang direka untuk mencetuskan rasa ingin tahu? Sebenarnya, sejak ditubuhkan pada tahun 1958, NASA telah ditugaskan khusus untuk menjelajah angkasa lepas. Mereka dilahirkan ketika Perang Dingin sedang memuncak. Ketika Amerika dan Kesatuan Soviet bersaing hebat untuk menjadi yang pertama menguasai ruang angkasa. Misi mereka jelas ke bulan, ke Marikh, dan seterusnya ke bintang. Namun begitu, kekeliruan bermula apabila NASA juga terlibat dalam beberapa projek yang berkaitan dengan lautan, khususnya dalam pembangunan teknologi bawah laut seperti ROV, Remotely Operated Vehicle. Malah, teknologi yang digunakan untuk misi angkasa dan laut dalam sangat mirip. Kedua-duanya perlu tahan tekanan ekstrim, beroperasi dalam kegelapan, dan dikawal dari jauh. Ini memberi gambaran seolah-olah NASA bermula dengan laut sebelum berpindah ke angkasa. Lautan sebenarnya diterokai oleh agensi lain seperti NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration. NOAA adalah NASA versi laut. Mereka mengkaji iklim, cuaca, ombak, dan segala yang berkaitan dengan lautan. Jadi, jika ada soalan tentang misteri dasar laut, NOAA lah yang lebih arif, bukan NASA. Namun, walaupun lautan bumi masih 90% belum diterokai, kita telah pun menghantar satelit mengelilingi planet lain, malah probe keluar dari sistem suria. Pelik, kan? Kita tahu lebih banyak tentang permukaan Marikh berbanding dasar Palung Mariana. Kita semua tahu, lautan adalah dunia asing yang penuh misteri, gelap, sunyi, dan penuh tekanan. Tapi yang menjadikan ia lebih menyeramkan adalah teori konspirasi yang mengatakan bahawa NASA pernah meneroka lautan, tetapi kemudian menghentikan semua misi laut secara tiba-tiba. Kenapa? Apa yang mereka jumpa? Salah satu teori paling popular mengatakan NASA menemui struktur buatan di dasar lautan, sesuatu yang tidak mungkin terbentuk secara semula jadi. Ada yang percaya ini adalah pangkalan makhluk asing tersembunyi, atau sisa tamadun purba seperti Atlantis. Kononnya, semasa misi awal menggunakan teknologi sonar dan robotik laut dalam, NASA mengesan bentuk-bentuk simetri aneh, dan makhluk asing berkomunikasi menggunakan frekuensi bawah air. Mereka temui sesuatu yang sangat besar, sangat aktif, dan bukan dari bumi. Pada tahun 1997, para saintis NOAA, bukan NASA, menangkap satu bunyi sangat kuat dan pelik di lautan Pasifik Selatan. Ia diberi nama The Bloop. Bunyi ini sangat kuat, lebih kuat dari bunyi ikan paus biru. Kedengaran seperti sesuatu yang hidup dan bergerak, tidak dapat dipastikan dari mana asalnya. Walaupun NOAA kemudian menyatakan ia mungkin berasal dari retakan ais bawah laut, ramai masih percaya ia datang dari makhluk gergasi yang tidak dikenali. Dan disinilah nama NASA mula dikaitkan, kononnya mereka menutup maklumat sebenar kerana terlalu menggerunkan untuk umum.
Jika itu makhluk hidup, saiznya mungkin lebih besar dari mana-mana hidupan yang kita kenal. Ada juga teori mengatakan NASA berundur dari misi laut kerana mereka bertembung dengan makhluk laut raksasa, lebih besar dari paus biru, lebih bijak, dan mungkin bersifat agresif. Saksi-saksi mendakwa melihat makhluk seperti sotong raksasa yang tak pernah dicatat dalam rekod saintifik atau mata merah yang bersinar dalam kegelapan laut dalam. Ada video kabur yang dikatakan dirakam oleh drone laut milik NASA, tetapi semuanya hilang dari internet sebaik tular. Kalau kita benar-benar tahu apa yang ada di dasar laut, mungkin kita tak akan berenang lagi. Teori ini berpunca dari perubahan fokus NASA sekitar tahun 60-an, apabila mereka mula memberi tumpuan sepenuhnya kepada program angkasa seperti Apollo. Ini menimbulkan spekulasi. Adakah mereka melarikan diri dari laut? Kononnya, selepas beberapa insiden misteri dalam laut, pihak atasan memutuskan lebih selamat kita hadap ke langit daripada menggali dalam bumi sendiri. Walaupun tiada bukti rasmi, ramai percaya keputusan itu bukan kebetulan. Mereka percaya NASA diarahkan untuk menutup operasi laut demi keselamatan manusia sejagat. Lautan itu dalam, gelap dan asing. Tapi bila manusia menatap langit malam, mereka nampak sesuatu yang lebih menakutkan, kehampaan yang tidak bertepi. Mungkin sebab itu angkasa jadi keutamaan. Tak. Sebenarnya, angkasa menyimpan lebih dari sekadar bintang dan planet. Ia menyimpan masa depan kita. Semuanya bermula bukan kerana sains, tapi kerana ego kuasa besar dunia. Semasa Perang Dingin, Amerika dan Soviet bukan sekadar berlawan senjata. Mereka bertarung untuk takhta alam semesta. Siapa dulu ke angkasa, dialah simbol peradaban teragung. Maka NASA pun lahir, bukan untuk menjelajah, tapi untuk menguasai langit. Menjejak bulan dulu bukan tentang sains, tapi tentang siapa patut ditakuti. Saintis percaya, asal-usul kehidupan mungkin bukan bermula di bumi. Mungkin kita adalah fragmen bintang, datang dari meteorit yang membawa benih DNA. Jadi mereka terbang ke angkasa bukan untuk melihat bintang, tapi untuk mencari siapa kita sebenarnya. Adakah kita bersendirian? Atau adakah kita ciptaan dari sesuatu yang jauh lebih besar? Melihat ke langit adalah seperti menatap cermin masa lalu. Pemanasan global, bencana alam, populasi melampau, bumi semakin tenat. Para saintis mula bercakap tentang planet B, dunia baharu untuk didiami bila bumi tidak lagi mampu menyokong kita. Marikh, Titan, Proxima Centauri B, semua jadi sasaran. Bukan mimpi lagi, tapi pelan kecemasan realiti. Mereka tidak lari dari laut. Mereka sedang cari tempat baru untuk kita lari. Realiti yang pahit misi ke angkasa lebih glamour. Ia menghasilkan berita, pencapaian nasional, dan impian jutaan orang. Kapal angkasa dapat sponsor, tapi kapal selam laut dalam tak ramai kisah. Tiada siapa mahu jadi hero lautan, tapi semua mahu jadi penjelajah bintang. Lubang hitam, gelombang graviti, waktu yang melengkung. Di luar sana, hukum fizik seperti tidak terikat, seolah-olah ada rahsia besar yang belum mahu didedahkan. Dan manusia, bila digoda oleh yang tidak diketahui, akan terus mencari dan mencari, walaupun ia berisiko menghancurkan kita. Mereka tinggalkan lautan
Bukan kerana takut, tapi kerana angkasa mungkin adalah kebenaran paling besar yang belum kita faham. Jadi, betul atau cuma fantasi? Secara logiknya, kebanyakan teori ini tidak disokong oleh bukti saintifik. Tapi kita tak boleh nafikan, hanya kurang 10% laut diterokai, banyak rakaman dan bunyi aneh yang masih tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Dan ya, NASA memang pernah terlibat dalam kajian teknologi laut sebelum mereka hilang dari situ. Dan seperti biasa, bila manusia tak faham sesuatu, kita cipta cerita. Dan kadang-kadang, cerita itu terlalu menarik untuk diabaikan. Kalau laut menyimpan rahsia dunia, mungkin angkasa menyimpan jawapan tentang siapa kita. Tapi, kenapa kita terlalu cepat tinggalkan laut untuk ke langit? Mungkin kerana sesuatu di dasar sana sedang memerhati kita.